Sejak 30 tahun lalu, bangunan ini menjadi saksi kemajuan teknologi dan kepakaran dalam rawatan penyakit kardiovaskular di Malaysia. Masa yang dinantikan akhirnya tiba buat Maharib Juni, pesakit dari Miri Sarawak yang mengalami masalah pembengkakan di aorta atau pembuluh darah utama berhampiran jantung. Kru Majalah 3 mendapat akses eksklusif untuk mengikuti prosedur yang bakal dilakukan dengan kebenaran pesakit dan keluarga. Pembedahan melibatkan dua prosedur berbeza, pembedahan vaskular terbuka dan endovaskular invasif yang melibatkan salur darah dilakukan di bilik bedah hybrid. Vaskular melibatkan belahan di pangkal leher, manakala endovaskular pula dengan bantuan mesin fluoroskopi dan image angiografi. Pembedahan Maharib adalah yang pertama dalam jadual Dewan Bedah pada hari ini. Prosedur akan dikendali Dr. Ismazizi Zaharuddin, pakar bedah vaskular dan endovaskular yang telah berjaya melakukan hampir 700 prosedur seumpamanya sejak mula berkhidmat di sini. Peringkat pertama prosedur melibatkan pemindahan salur darah di bahagian pangkal leher, iaitu left subclavian artery yang menyalurkan darah ke otak dan tangan kiri ke arteri carotid arm. Oleh kerana salur darah yang akan dipindahkan terletak berhampiran dengan peti suara, setiap urat dan saraf harus dikendali dengan cermat agar tidak memberi kesan yang tidak diingini. BP ya? What's the BP now? Okay, you have to bring down BP to only 90. Setelah hampir 1 jam berlalu, kesemua salur darah yang terlibat sedia untuk dipindahkan. We're clamping the carotid, huh? Okay. Left carotid, see whether the cerebral portion drop or not. Everything so far so good. Sekarang ni apa kita akan buat? Kita akan buat sambungan lah. So daripada left subclavian ni kita akan sambungkan kepada carotid. So after the procedure, the left upper limb akan dapat blood supply daripada mainly from the left carotid. Normal person can live with that without any issue. Penyambungan dua arteri ini harus dilakukan dengan teliti bagi mengelak daripada berlakunya serangan strok. Dan setelah tekanan darah dilepaskan ke saluran yang baharu, proses pemindahan sudah 90% selesai. Left upper limb already gone to the left carotid. After that we will confirm with the angiogram. Sekarang ni kita dah complete untuk first stage of today punya procedure. Basically kita boleh nampak dekat sini kita dah pindahkan salur darah untuk daripada left upper limb. Now you get supply from the left common carotid, and then you can see the pulsation on the left subclavian artery so good, and then all the vital structure which is important surrounding this area, which is nerve, vagus nerve, the one that supply to the vocal cord. You can see this nerve that supply to the left vocal cord is intact, well preserved, and these are the vein that supply to the internal jugular vein, all intact. So if this nerve injured, patient might have a problem with the voice, and then because of the patient having a vocal cord palsy. But still, usually because of the compression, it will recover by times if it happen intraoperatively. Okay, we're gonna close back. Okay. Usai prosedur, belahan di bahagian pangkal leher kemudian dijahit rapi agar tidak meninggalkan kesan parut ketara apabila sembuh nanti. Peringkat pertama pembedahan melibatkan pemindahan salur darah ataupun bypass ini selesai dalam masa 1 jam setengah. Bagi peringkat kedua prosedur, disebabkan penggunaan mesin fluoroskopi, kesemua yang berada di dalam Dewan Bedah perlu memakai gaun khas yang dilengkapi plumbum bagi mengelak daripada pendedahan sinaran X-ray yang tidak diperlukan. Prosedur secara endovaskular dilakukan secara invasif dengan beberapa peralatan menerusi salur darah. Sheath catheter dan juga guide wire akan dimasukkan melalui salur darah di kedua pangkal peha
dan kemudian dipandu ke kawasan sasaran. Melalui angiografi, iaitu kaedah pengimejan secara radiologi, imej salur darah dapat dilihat dengan lebih terperinci. Media kontras atau lumen kemudian akan disuntik ke dalam salur darah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas pembengkakan yang berlaku di salur darah. Setelah kawasan sasaran dikenal pasti, stent atau jaringan besi dan fabrik ini akan ditempatkan di kawasan yang terkesan. We're going to deploy the stent now. Kesannya jelas, pembekakan di salur darah sudah tidak kelihatan. Okey, Jad. Wow. Ni sebab tu kita mula sebelum kita baru untuk mula buat iotogram, kita boleh nampak pembengkakan kat sini lah, nampak. Ini yang menyebabkan pesakit rasa sakit lah, simptom. Ini adalah sambungan yang kita buat waktu peringkat pertama tadi, safe surgery, di mana kita boleh nampak blood supply untuk left upper limb, pattern very good. And these are the left carotid yang supply kepada left upper limb yang kita tunjuk dengan kita memula surgery tadi, permulaan pembedahan. Ni setelah kita dah deploy stand. These are the stand, the main stand. Can see, no longer see the pembengkakan. Pembengkakan dah tak nampak banding dengan sebelum dan selepas. Dan kita punya blood supply yang kita nak kena pastikan dia pattern, kita tak cover by the stand. Just nicely deploy exactly at the area yang kita nak. Dan blood supply untuk left upper limb yang datang daripada left common carotid pattern. Ni blood supply yang datang pergi kepada posterior brain. So all follow seperti yang kita dirancangkan, Prosedur TEVA atau Thoracic Endovascular Aortic Repair selesai dalam masa 30 minit. Tidak banyak pusat di Malaysia yang berupaya melakukan prosedur kompleks ini. IJN merupakan pusat utama di Malaysia dan sering menjadi rujukan melibatkan kes endovascular. Kita sebagai pengamal perubatan ni, walaupun dari segi kepakaran kita semua sekadar membantu pesakit. Kelebihan yang kita ada sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman kita. Berapa lama kita berkhidmat dan juga dari segi kita punya latihan yang kita terima. Memang kebanyakan kes-kes yang kita rawat adalah kes-kes kompleks. Tetapi setiap kes-kes kompleks ini saya akan menerangkan kepada pesakit dia ada risiko-risiko seperti risiko stroke, risiko cedera pada peti suara. Jadi pesakit perlu tahu dan sekiranya pesakit willing ataupun sanggup untuk menerima rawatan dengan risiko-risiko yang diterangkan, kita akan cuba memberi yang terbaik untuk pesakit. Untuk memberi jaminan 100% kepada pesakit itu adalah mustahil lah. Selesai kesemua prosedur, Maharib perlu dipantau di unit rawatan rapi ICU sekurang-kurangnya selama 6 jam sehingga dia sedar. Isteri dan anaknya yang menunggu dengan penuh debaran ternyata lega sejurus mendapat perkabaran gembira. Dalam pukul 6 mungkin ahli keluarga dah boleh jumpa dan boleh cakap dengan dia dah pun. Satu pesanan saya kepada pesakit-pesakit di luar sana, kebanyakan pesakit datang dengan chest pain, tak semestinya datang dengan masalah jantung. Kemungkinannya adalah penyakit ataupun simptom-simptom awal yang berkait rapat dengan jantung, terutama dengan sistem-sistem yang berhampiran dengan jantung. Contohnya adalah seperti yang kita tunjuk di belakang ni adalah sakit arch aorta yang mungkin disebabkan oleh tekanan darah yang tidak terkawal yang berkait rapat dengan jantung. So saya harap ini adalah mesej yang dapat disampaikan kepada pesakit. Menurut jururawat yang menjaga Maharib, dia telah sedar sepenuhnya pada jam 7 petang semalam dan tiub ventilasi telah dicabut daripada mulutnya. Buat masa ini, tiada sebarang kesakitan yang dirasai Maharib dan keadaan kesihatannya juga dilaporkan stabil. Tiada sebarang perubahan terhadap suara adalah petanda positif. Selesai pemeriksaan dan pemantauan, kondisi Maharib membolehkan dia dipindahkan ke ward biasa. Namun, tahap kesihatannya masih perlu dipantau sebagai langkah berjaga-jaga. Maharib juga perlu menjalani rawatan susulan secara berkala setiap 6 bulan bagi melihat aneurisma yang dirawat serta konfigurasi stent.
Pemeriksaan melalui CT scan itu juga bertujuan melihat jika terdapat kebocoran pada salur darah. Dapat bertemu semula setelah segalanya selesai nyata memberi kelegaan buat Maharib sekeluarga. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur. Operasi ini, prosedur ini dah berjaya. Saya bersyukur banyak-banyak. Malah saya betul-betul terima kasih dengan pihak IJN terutama sekali Dr. Isma. Itulah perasaan yang saya rasa paling gembira. Syukurlah bila dengar Pakcik dah okey, pembedahan berjalan dengan lancar lah. Pakcik rasa gembira betul. Memang merasa gembira sangat. Sebab selama 1 bulan lebih kita lalui perasaan ni, lalui keadaan Pakcik sakit, sehinggalah sekarang kita jumpa jalan penyelamatnya. Betul-betul memang rasa gembira sangat. Bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehadiran rakan karib sejak kecil menambahkan lagi keceriaan Hari Maharib. Berbekalkan doa dari saudara dan keluarga, dia semakin bersemangat untuk menghadapi hari mendatang. Kalau boleh, nak kembali kehidupan macam biasa. Masa saya sakit tu aja, memang saya tak ada keluar rumah. Duduk kat rumah aja. Kalau jalan jauh pun kena pakai wheelchair. Harap-harap saya tak perlulah lagi wheelchair tu lah. Moga kita akan berbahagialah akan datang menjalankan urusan masing-masing. InsyaAllah. Amin. Sempena Hari Jantung ni kita ambil iktibar, amalkan kehidupan yang sihat, pastikan kita sentiasa menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan aktiviti-aktiviti yang sihat. Jauhkan diri daripada makan makanan yang tak berkhasiat, fast food, junk food. Kita sepatutnya berwaspada lah. Kesannya tidak dapat lihat waktu sekarang, mungkin kita dapat lihat 10-20 tahun daripada sekarang. Diibaratkan seperti enjin yang menghidupkan sesebuah kenderaan, jantung harus dijaga ketika sihat dan perlu dirawat apabila sakit. Dengan adanya teknologi dan kepakaran pada masa kini, ternyata mampu membantu merawat pelbagai komplikasi jantung. Sayangi jantung, sayangi diri. Selamat menyambut Hari Jantung Sedunia.